Hai semua dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video saya terbaru. Dalam video kali ini, saya nak share kepada anda semua apa nak buat bila test drive kereta baru. Mungkin ada yang dah dengar isu ni atau mungkin ada yang belum dengar. Awal tahun 2021 ni, kita dikejutkan dengan seorang pemandu yang bawa kereta Mercedes untuk test drive dan terbabas melanggar divider atau pipe dan sebagainya lah. So kat sini saya nak terangkan kepada anda semua apa yang patut dibuat bila anda nak test drive kereta baru. Tetapi dalam video ni saya hanya akan kupas tentang test drive kereta baru sahaja. Jika anda nak tahu prosedur dia atau apa yang patut dibuat bila nak test drive kereta terpakai ataupun kereta second, anda boleh pergi ke channel Tuan Hasbullah Syarah dan lihat sendiri apa yang patut dilakukan bila test drive kereta terpakai. Linknya saya akan letakkan dalam description di bawah dan anda boleh tonton video tersebut. Sebelum anda nak test drive kereta yang anda nak beli, anda kena pastikan beberapa perkara dahulu. Perkara pertama, anda kena tahu tujuan apa anda nak test drive. Sama ada anda nak compare dengan model kereta yang lain, adakah ada perbezaan ke ataupun sama ke, dan anda nak tahu apakah kelebihan kereta tersebut dan kekurangannya supaya anda tak buat kesilapan bila anda membeli kereta tersebut lah. Dan yang kedua, bila nak test drive mestilah ada lesen kereta. Jadi orang yang tak ada lesen ataupun ada lesen motor saja memang tak akan dapat test drive untuk keselamatan dan juga sebagai formaliti lah. Dan yang ketiga, sebelum anda nak test drive kereta yang anda nak beli, pastikan anda survey sedikit tentang kereta tersebut. Jadi jangan anda tak ada apa-apa pengetahuan langsung, tak ada apa-apa knowledge sama sekali, anda datang dan nak test drive kereta, mengharapkan salesman cerita panjang lebar. Jadi dia akan makan masa yang sangat panjang dalam kereta test drive tersebut lah. Jadi lebih baik anda dah tahu kereta apa yang anda nak beli, kereta apa yang anda berminat, anda survey sedikit, mungkin pergi ke grup Facebook, Instagram, ke website, cari info sedikit pasal kereta tersebut. Jadi bila anda dah ada sedikit knowledge, anda boleh datang untuk test drive. Jadi bila anda nak test drive, anda boleh datang ke mana-mana showroom yang terdekat, showroom kereta anda nak beli itulah, inform dengan jurujual ataupun salesman yang anda nak test drive, dan beri peluang kepada salesman tersebut explain sedikit pasal kereta yang anda nak test drive itulah. Bagi dia explain tentang perbezaan setiap spek, apa yang ada pada kereta test drive, apa yang tak ada pada kereta test drive. Dan untuk kereta test drive tu adalah dari spek yang mana, supaya anda jelas. Contohnya anda pergi test drive kereta Pro 2, contoh kereta Pro 2 Ativa lah yang tengah trending sekarang. Anda nak test drive spek yang full spek, yang premium, tetapi yang test drive yang tersedia hanya spek standard ataupun spek medium. Jadi minta salesman tu jelaskan dulu apakah perbezaan setiap spek tersebut, setiap variant tersebut, dan juga apakah kereta test drive yang tersedia ni termasuk dalam spek yang mana, supaya anda jelaslah dan supaya anda pun taklah komplain nanti kenapa ini kurang, kenapa ini lebih dan sebagainya. Bila salesman dah explain sedikit pasal kereta test drive dan sebagainya, anda cakap nak test drive, pengguna salesman ambil kunci bagi kepada anda, terus pergi test drive. Salesman dengan anda bersama-sama pergi test drive. Tak ada isi apa-apa borang, tak ada isi apa-apa form, tak ada photostat, lesen ke dan sebagainya. Jadi bila terjadinya accident atau kemalangan, anda tak perlu risau sebab tak ada perjanjian hitam putih menyatakan apa-apa terjadi sepanjang test drive anda yang bertanggungjawab. Anda boleh salahkan kepada salesman tersebut kerana dia tak mengikuti prosedur yang sepatutnya. Jadi bila terlibat kemalangan, salesman tak boleh nak claim kata anda yang bawa, sebab anda tak ada dia tak ada apa-apa bukti menyatakan anda yang bawa kereta tersebut, anda yang test drive kereta tersebut. Kecuali jika sebelum anda test drive kereta tersebut, salesman berikan satu form ataupun satu borang untuk ada isi. Pastikan anda baca dengan detail form tersebut dan borang tersebut. Apakah yang terdapat dalam borang tersebut, Jika terjadi kemalangan, adakah anda terpaksa bayar semuanya ataupun adakah anda dibayar sebahagian saja?
syarikat jual kereta tersebut yang menanggung segala-galanya dan sebagainya, supaya anda jelas apakah form ataupun borang yang anda tanda tangan. Kemudian anda dah isi form, dah ambil kunci pada assessment, anda masuk ke kereta. So apa nak buat selepas tu? Anda tengok dalam kereta tu yang anda test drive tu, tengok dulu features yang mungkin anda nak tahu ataupun anda mungkin tak tahu. Minta assessment explain sebab sedikit. Kemudian duduk di bahagian driver side atau bahagian cockpit lah. Anda rasa dengan selesa ke, seat dia keras ke, lembut ke. Kalau anda ada 2 atau 3 orang ataupun anda datang dengan keluarga, boleh minta mereka duduk di bahagian belakang, seat belakang. Jadi boleh minta mereka bagi pendapat, adakah seat belakang tu selesa ke, panas ke, sejuk ke, keras ke, apakah sempit dan sebagainya, sebelum anda nak pergi test drive. So anda dah dapat first impression, sebab anda akan pakai kereta ni selama 5 tahun minimum, 7 tahun minimum, 9 tahun minimum. Jadi anda akan pakai kereta ni untuk jangka masa yang lama. Jadi pastikan anda betul-betul selesa dengan kereta yang anda nak test drive tu sebelum anda berniat nak belilah. Kemudian anda nak masuk kereta, dah selesa semua, dah tahu feature-feature dapat guna, anda bawa kereta test drive. So apa yang nak tahu sebenarnya bila test drive kereta ni? Anda kena rasa bunyi enjin. Bila start enjin, macam mana rasanya, bunyi kasar ke, bunyi halus, bunyi senyap ke, bunyi bising dan sebagainya. Kemudian bila anda tukar ke gear D, nak jalan, tengok dia punya acceleration ataupun kita panggil sebagai pick up. Dia punya cepat tak dia punya pick up? Adakah kereta tu lambat dia nak tukar gear D1 ke D2 dan sebagainya lah, ataupun acceleration atau pick up dia cepat dan sebagainya. Kalau kereta tu ada safety features yang extra, anda boleh minta assessment tu jelaskan sedikit. Kalau anda nak test safety features tu, inform dulu assessment di sebelah anda nak test safety features tersebut. Kalau assessment tu izinkan, anda perlu proceed. Tapi kalau tak diizinkan, anda tak boleh test lah feature tu, sebab mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi bila anda test drive safety feature tersebut. Oh ya, sebelum saya lupa, sebelum anda nak test drive, anda tanya dulu kepada assessment tersebut, route atau jalan test drive yang mana yang patut anda lalui. Sebab kita test drive ni memang digunakan untuk customer nak test kereta tersebut. Jadi mungkin mereka ada laluan tersendiri nak test dengan suspension ke, dengan braking, dengan mungkin jalan tu tak ada orang ke, atau jalan tu busy ke, jalan tu traffic jam, tak sesuai nak test drive, nak test dia punya acceleration, dia punya speed dan sebagainya. Jadi tanya route dulu kepada salesman ataupun jurujual tersebut, route mana yang sesuai untuk test drive. Dan kebiasaannya test drive kereta ni paling lama pun hanya sekitar 30 minit ataupun setengah jam, sebab anda hanya nak test feature-feature yang tertentu. Anda nak confirmkan keyakinan anda bahawa kereta ni sesuai untuk anda. Seperti yang saya sebutkan di awal video tadi, anda dah survey pasal kereta, anda dah ada 50% keinginan untuk nak beli kereta tersebut. Anda test drive ni hanya untuk nak tambahkan keyakinan lagi, mungkin dalam 20%, 30%. Jadi anda test drive apa yang patut, macam saya cakap tadi, acceleration, suspension, safety feature dan sebagainya. Tetapi anda mungkin tak dapat test ke semua features tersebut, sebab bila anda beli kereta, barulah salesman akan explain segala-galanya tentang features tersebut. Jadi biasanya test drive ni hanya sekitar 30 minit ataupun setengah jam saja. Kemudian bila anda dah selesai test drive, anda boleh berikan kunci kepada salesman tersebut dan bincang dengan step seterusnya. Adakah anda masih berminat, ataupun mungkin test drive tu kereta tersebut tak memenuhi keinginan anda, tak memenuhi kriteria yang anda nak, anda boleh test drive dengan kereta lain. Sekian saja video saya pada kali ini. Saya harap video ini dapat membantu anda bila anda nak test drive, apakah prosedur yang patut dibuat, apakah yang anda nak tengok bila anda test drive kereta. Dan jika ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruang komen. Saya akan cuba jawab secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kita akan jumpa lagi dalam next video next time.